Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan semoga semua pendengar-pendengar di sana sihat dan berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan dan mengupas secara lebih lanjut iaitu prinsip berkenaan tentang proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan juga sains moden tentang proses kejadian manusia. Jadi sama-sama kita saksikan dan jangan lupa subscribe. Dermawan Farhan. Islam merupakan agama yang paling sempurna di muka bumi ini. Dia mendapat pengiktirafan daripada Allah SWT melalui kitab Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu fakta yang terdapat dalam Al-Quran adalah tentang kejadian manusia. Gambaran proses kejadian manusia bermula dari Nabi Adam dan kejadian manusia selepasnya telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu sebelum adanya pakar saintis yang menggunakan segala kemajuan teknologi dan penyelidikan seperti yang ada sekarang. Gambaran yang sebenar dalam mengetahui hakikat kejadian manusia perlu kerana dengan mengetahui gambaran yang salah akan menyebabkan penolakan keimanan terhadap Al-Quran itu sendiri dan secara langsung akan menyebabkan kekufuran terhadap Allah. Apa yang jelas, Al-Quran bukanlah salah satu kitab sains, namun segala fakta yang terdapat dalam Al-Quran boleh dapat dibuktikan dengan wujudnya teknologi pada masa kini. Kebanyakan masyarakat manusia purba percaya bahawa hubungan seksual adalah asas untuk pembiakan tanpa mereka memahami bagaimana mekanisme yang menghasilkan kanak-kanak serta biologinya yang berfungsi. Para cendekiawan seperti Aristotle dan Leonardo da Vinci telah mengkaji dan merungkai proses-proses ini selama berabad-abadnya. Kerana mereka terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar, hanya selepas penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek iaitu lebih dikenali sebagai bapa mikrobiologi telah menemui spermatozoa pada tahun 1677 dan kemudiannya mitosis dan meiosis telah dikaji oleh Oscar Hertwig pada 1876. Bukti-bukti proses kejadian manusia ini telah lama ditafsir oleh para cendekiawan Islam melalui Al-Quran dan Hadis. Lupa pula. Seterusnya saya akan berceritakan tentang peringkat perkembangan bayi dalam Islam. Ianya ada 6 peringkat. Yang pertama, nutfah. Kedua, alaqah. Ketiga, mudrah. Yang keempat, izam dan lam. Yang kelima, nash'ah halkan akhar. Yang keenam, nafur ruh. Pada peringkat yang pertama, iaitu bermulanya selepas persenyawaan ataupun minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya pencampuran air mani. Menurut Ibnu Umar Al-Tabari, asal kataan nutfah ialah nuf, artinya air yang sedikit yang terdapat di dalam sesuatu bekas sama ada telaga, tabung dan sebagainya. Sementara perkataan amsyaj berasal daripada perkataan maj yang bererti percampuran. Berdasarkan kepada makna perkataan tersebut, maksud ayat di atas ialah sesungguhnya kami, iaitu Allah, menciptakan manusia daripada air mani lelaki dan perempuan. Daripada nutfah inilah Allah menciptakan segala-galanya anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Daripada nutfah lelaki akan terbentuknya saraf, tulang dan fakulti, manakala dari nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan daging. Pada peringkat yang kedua, iaitu alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu yang pertama sehingga hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim, iaitu kadar makin. Lepas itu kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Pada peringkat yang ketiga iaitu mudrah. Pembentukan mudrah dikatakan berlaku pada minggu yang keempat. Di peringkat ini sudah berlakunya pembentukan otak, saraf senjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Iaitu sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Pada peringkat yang keempat iaitu izam dan lam. Pada peringkat ini iaitu pada minggu kelima, keenam dan yang ketujuh adalah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Pada peringkat yang kelima iaitu nash'ah halkan akhar. Pada peringkat ini iaitu menjelang minggu yang ke-8, beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan yang ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya, kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan yang keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap menyebabkan baki prenatal
bayi dalam kandungan hanya akan menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Berapa perubahan tetap berlaku, tapi perubahannya hanya ada ukuran bayi saja. Yang terakhir, peringkat 6 iaitu Naqur Ruh, iaitu peringkat peniupan roh oleh malaikat. Okay. Orang mesti dah bosan kan dengar kita baby banyak kan. Tanpa yang buang masa lagi, kita terus kupas pasal hadis. Okay. Seperti mana kita tahu tadi, dah terangkan pasal ayat Al-Quran yang cakap sentuh pasal proses kejadian manusia. Banyak ayat yang sentuh pasal ini. Tapi kita kena tahu konsep bahawa Al-Quran ni sendiri menyentuh pelbagai jenis aspek dalam kehidupan manusia. Ya, daripada hal sekecil-kecil hal sehinggalah sebesar-besar menjadi pentadbiran negara contoh. Okey. Jadi bila kita tahu tentang konsep menyentuh pelbagai aspek ni, jadi Al-Quran ini menerangkan secara umum. Secara umum. Jadi itulah fungsinya hadis yang menguraikan dan memberikan penjelasan lebih lanjutnya berkenaan tentang ayat-ayat Quran yang diberikan. Sebagai contoh, saya sertakan hadis di atas. Jadi korang boleh tengok hadis ni. Tengok betapa terperincinya Rasulullah SAW menerangkan tentang proses terjadinya dan terciptanya manusia. Okey. Dah tengok? Okey, kita boleh lihat kat situ dalam tempoh masa 120 hari. Senang kata 4 bulan. Daripada proses 40 hari pertama di mana persetubuhan berlaku antara seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga 40 hari seterusnya iaitu bentuknya seketul darah, segumpal darah. 40 hari seterusnya kita boleh tengok jadi segumpal daging, dan akhirnya pada bulan yang keempat masuk ke bulan yang kelima ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok di situ proses kejadian manusia sangat detail. Okey. Lepas tu kalau korang sebenarnya kalau korang perhatikan apa yang nak disampaikan daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW ini nak menggambarkan tentang betapa sebenarnya rumit proses penciptaan manusia ni. Bukan saja-saja tiba-tiba lahir seorang manusia, lahir seorang individu kat dunia ni, tapi sebenarnya melalui satu proses yang sangat panjang. Macam kita tahu, seorang ibu mengambil masa 9 bulan 10 hari biasanya kan nak melahirkan seorang bayi. Jadi apa yang Allah SWT nak sampaikan bahawa supaya manusia ni berfikir dan mengkaji tentang bagaimana boleh terciptanya manusia, proses pembentukan janin dalam rahim seorang ibu tu bagaimana prosesnya. Ada berapa banyak proses, mengambil berapa banyak masa. Jadi Allah SWT nak kita membuat kajian. Jadi berdasarkan kajian tu kita tahu bahawa sebenarnya Islam dah tahu terlebih dahulu, dan Al-Quran ni yang 1400 tahun lepas dah menyatakan tentang macam mana terjadinya seorang manusia. Jadi sebagai kesimpulannya kawan-kawan, kita seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita wajiblah mempercayai fakta bahawa manusia itu berasalnya daripada tanah dan bukannya seperti teori-teori yang dikemukakan oleh Barat, iaitu seperti teori Darwin yang mengatakan bahawa manusia itu berevolusi daripada monyet. Malahan Al-Quran dan hadis juga telah menyatakan tentang proses kejadian manusia di dalam janin sejak ribuan tahun dahulu lagi sebelum terciptanya teknologi-teknologi baru untuk para saintis mengkaji perkara ini. Terdapat lebih banyak juga perkara-perkara saintifik yang wujud di dalam Al-Quran, namun belum lagi dirungkai oleh kita. Jadi, tugas siapakah untuk merungkai perkara-perkara ini kalau bukan kita? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kami. Lupa. Okey, sekarang ni saya akan ceritakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Kepulauan 2. InsyaAllah kami akan mengupas dan meneliti secara lebih lanjut dan terperinci berkenaan tentang Al-Quran, Sunnah dan juga sains moden berkaitan tentang proses kejadian manusia. Ayo saksikan dan berikan